Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika Syahira binti Azhar, I18303360, akan membentangkan tentang tajuk tugasan iaitu sabar dan tokoh tasawuf iaitu As-Sahlu. Okay. Iaitu tajuk sabar dahulu. Pendahuluan sabar. Sabar merupakan salah satu daripada tangga ibadat menurut ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ia merupakan darjat dan tangga ibadat yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut perkataan sabar lebih dari 90 kali pada pelbagai tempat di dalam Al-Quran. Ada kalanya dengan memuji kesabaran itu sendiri dan ada kalanya juga dengan memuji orang-orang yang sabar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, serta darjat yang telah diberikan, yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka sangatlah tinggi. Okey, kita masuk kepada pengertian sabar. Okey, sabar dari segi bahasa bererti menahan dan mencegah. Dari segi istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian, menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Maksud kat sini, sabar ini menahan diri daripada kita melakukan kemaksiatan dan mencegah daripada melakukan kebinasaan. Dan serta menahan diri daripada perkataan-perkataan yang buruk. Seterusnya, sabar menurut Al-Quran. Macam saya cakap tadi, Allah telah menyebut perkataan sabar sebanyak lebih dari 90 kali di dalam Al-Quran. Jadi saya ambil contoh-contoh yang telah disebut di dalam Al-Quran. Yang pertama, larangan istijab, iaitu tergesa-gesa atau tidak sabar, sebagaimana yang Allah firmankan. Maksudnya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dan rasa, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Surah Al-Aqaf ayat 35. Seterusnya, yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar, dalam surah Al-Imran ayat 146. Yang ketiga, kebersamaan Allah dengan orang-orang yang sabar. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa akan menyertai menyertai hamba-hambanya yang sabar. Allah berfirman pada ayat yang ke-46, dan bersegeralah kamu kerana sesungguhnya Allah itu berserta orang-orang yang sabar. Seterusnya kita akan masuk pada sabar menurut hadis. Dalam hadis juga banyak sekali sabda Rasulullah SAW yang menggambarkan mengenai kesabaran. Secara garis besar, hadis-hadis tersebut menggambarkan kesabaran seperti berikut. Yang pertama, kesabaran merupakan dia, iaitu cahaya yang amat terang. Kerana dengan kesabaran inilah seseorang akan mampu menyingkap kegelapan. Rasulullah SAW mengungkapkan, dan kesabaran merupakan cahaya yang terang. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, yang kedua, kesabaran merupakan sesuatu yang perlu diusahakan dan dilatih secara optimal. Rasulullah SAW pernah menggambarkan, barang siapa yang sabarkan diri, iaitu berusaha untuk sabar, maka Allah akan menjadikannya seorang yang sabar. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, kesabaran merupakan anugerah Allah yang paling baik. Rasulullah SAW mengatakan, dan tidaklah seseorang itu diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran. Muttafaqun alaih. Sabar ini mempunyai jenis-jenisnya. Saya tulis kat sini, saya sediakan ada 4 sabar.
Sabar yang pertama, sabar meraih kemuliaan. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar dalam kemenangan. Dan yang keempat, sabar di atas Islam. Aspek-aspek tersebut bukan merupakan pembatasan pada bidang-bidang kesabaran, melainkan hanya sebagai contoh dan penekanan yang memiliki nilai motivasi untuk lebih bersabar dalam menghadapi pelbagai permasalahan lainnya. Di antara keadaan yang ditekankan agar kita bersabar adalah yang saya sebut tadi, 4 tu. Sabar meraih kemuliaan. Apabila kita sabar meraih kemuliaan, kita akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berberkatkan sabar. Dan apabila kita bersabar, apabila kita ditimpa ujian, kita akan bersabar, dan sambil kita bersabar, kita akan solat serta berzikir. Dari situ kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga dapat menangani semua urusan kita dengan tenang. Dan begitu juga apabila kita bersabar, kita akan mendapat kenikmatan abadi, iaitu syurga. Itulah merupakan kemuliaan yang kita akan dapat jika kita bersabar. Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk syurga, keselamatan atas kalian berkat kesabaran kalian. Surah Al-A'raf ayat 24. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat. Pada satu kisah ni, kisah Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali mengatakan, bersabar menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah sehingga dia berusaha menjauhi kemaksiatan, kerana bahaya dunia, alam kubur dan akhirat siap menimpanya apabila dia melakukannya. Dan tidaklah umat-umat terdahulu binasa kecuali kerana disebabkan kemaksiatan mereka, sebagaimana hal itu dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam muhkam Al-Quran. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejahatan-kejahatan. Surah Al-Hudud ayat 114. Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali ni, dia nak cakap bahawa apabila kita bersabar, kita akan dapat menjauhi maksiat. Apabila kita menjauhi maksiat, kita juga dapat menghapuskan segala dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan dahulu. Yang ketiga, sabar dalam kemenangan. Maksud sabar dalam kemenangan ni, sebagai contoh, sebagai seorang pendakwah, kita perlu bersabar dalam menyebarkan dakwah kita, kerana kita akan menghadapi pelbagai rintangan, masalah serta bermacam-macam dugaan. Seperti ada yang tidak suka dengan dakwah kita, ada yang tidak menerimanya, dan bermacam-macam lagi dengan dunia yang sekarang ni lah. Jadi apabila kita berdakwah sambil kita bersabar, kita akan mendapat satu kenikmatan dan satu kemenangan pada suatu hari nanti. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, itu kepada Rasulullah SAW, dan sungguh telah didustakan para rasul sebelummu, maka mereka pun bersabar menghadapi pendustaan terhadap mereka, dan mereka juga disakiti sampai tibalah pertolongan kami. Surah Al-An'am ayat 34. Dalam firman Allah ini menyatakan bahawa Nabi dulu pun berdakwah dan menyebarkan dakwah di pelbagai pelosok, dan telah dicaci, dihina oleh rakyat, oleh masyarakat pada zaman dahulu. Tapi disebabkan mereka bersabar, Allah telah munculkan pertolongannya. Allah telah menolong Nabi pada ketika dulu. Yang seterusnya, yang terakhir, sabar di atas Islam.
Sabar di atas Islam ni menurut kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang dipaksa oleh ibunya untuk meninggalkan Islam sampai ibunya bersumpah mogok makan dan tidak makan dan tidak minum, bahkan tidak berbual dengan beliau sampai ibunya meninggal. Namun dengan tegas Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Wahai ibu, demi Allah, andai kata ibu memiliki 100 nyawa sekalipun dan kemudian satu persatu keluar, sedetik pun anda tidak akan meninggalkan agama ini." Sa'ad bin Abi Waqqas begitu dalam kisah ini sangat sabar, maksud untuk mempertahankan Islam yang telah dipeluknya, walaupun ibunya sendiri telah memaksa Sa'ad ni untuk keluar daripada Islam, tapi dia tetap bersabar dan menempuhnya kerana dia percaya dia akan mendapat satu kenikmatan, tidak di dunia, akan dapat di akhirat. Dan Allah, ingatlah juga janji Allah yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya akan Allah berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangkakan. Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Seterusnya kita pergi kepada kesimpulan sabar. Sabar iaitu meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepadanya, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Islam sangat menggalakkan umatnya untuk sentiasa memiliki sifat sabar, kerana sabar merupakan salah satu sifat mahmudah, iaitu sifat terpuji. Macam semua maklum, apabila kita bersabar, kita dapat satu ketenangan yang tidak terkira dan kenikmatan yang bakal kita kecapi pada suatu hari nanti. Jadi tidak rugilah sebagai seorang Muslim apabila kita bersabar. Seterusnya saya akan masuk pada tokoh tasawuf, iaitu Ahmad Ibn Sahlu Al-Balkhi. Nama gelaran yang diberikan kepada beliau adalah Abu Zaid Al-Balkhi, dan nama sebenar Ahmad Ibn Sahlu Al-Balkhi. Beliau lahir pada 850 Masihi di kampung Syamistian, berdekatan Balkhi di Khurasan atau kini dikenali sebagai Afghanistan. Beliau juga meninggal dunia di Dzulqa'dah pada Oktober tahun 934 Masihi. Riwayat saya akan menceritakan tentang riwayat hidup beliau. Beliau merupakan salah seorang ilmuwan terkemuka Islam yang menceburi bidang biologi, neuroscience dan juga psikologi. Beliau juga merupakan pakar dalam bidang geografi, matematik, fizik, psikologi dan saintis. Ahmad Ibn Sahlu Al-Balkhi juga merupakan seorang pemuda yang berdikari. Justru beliau berhijrah ke negeri Iraq. Seterusnya, beliau juga menghabiskan selama 8 tahun untuk menuntut ilmu yang pelbagai. Beliau juga merupakan salah seorang anak didik tokoh falsafah yang dikenali sebagai Abu Yusuf Al-Khindi. Setelah 8 tahun berhijrah ke Iraq, beliau kembali ke kampung halamannya, iaitu Balkh, untuk mencurahkan ilmu yang telah berbakti dengan menjadi seorang guru pakar dalam bidangnya. Kita pergi kepada karya tokoh. Karya tokoh Ibn Sahlu ada 2, iaitu kitab Masalih Al-Abdan wa Al-Anfus dan Al-Manhaj Al-Isti'dali dan Suwar Al-Aqlim. Silap minta maaf. Yang pertama, kitab Masalih Al-Abdan wal Al-Anfus. Kitab ini membahaskan tema-tema yang berkenaan dengan kesihatan badan dan jiwa. Kitab Masalih yang manuskripnya tersimpan di Istanbul ini terdiri daripada 2 bab. Yang pertama,
Masalih Al-Abdan yang mencakupi 14 bahagian, dan yang kedua Masalih Al-Anfus yang mencakupi 8 bahagian. Karya ini sangat penting kerana ia merupakan karya pertama yang membahaskan tentang masalah kesihatan yang berkaitan psikologi. Di samping itu, penulisan beliau sangat komprehensif dan kaya dengan nilai ilmiah dan sistematik. Yang kedua, kitab beliau iaitu Surah Al-Kalim. Beliau menghasilkan buku ini ketika beliau ke Mekah. Buku ini merupakan bidang biologi kerana beliau telah menceburi bidang geografi. Bukunya itu merupakan atlas pertama yang dibuat oleh orang Islam, dan terdapat di antara peta tersebut dijumpai dalam koleksi Cornell Miller yang bertajuk Mappa Arabica, iaitu peta Arab. Seterusnya kita pergi kepada sumbangan beliau. Yang pertama, iaitu kesihatan mental dan penyakit mental. Beliau adalah orang yang pertama yang berjaya membincangkan penyakit yang berkaitan dengan kedua-dua badan dan jiwa. Dia menggunakan istilah RTB rohani untuk menggambarkan kesihatan rohani dan psikologi. Beliau mengkritik ramai doktor perubatan pada zamannya kerana meletakkan terlalu banyak penekanan pada penyakit fizikal dan mengabaikan penyakit psikologi atau pesakit mental. Seterusnya pergi kepada yang terakhir, iaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan dekat sini bahawa Abu Zaid, atau kita kenali sebagai Ahmad, iaitu Ahmad Ibnu Sahlu Al-Balkhi, merupakan salah seorang tokoh yang dapat dikagumi. Apatah lagi, beliau menceburi bidang sains yang menjadi bidang utamanya. Ini dapat memberi dorongan yang lebih jelas kepada kita semua yang mengambil bidang sains untuk lebih berfikiran luas dan terbuka dalam ilmu sains. Beliau bukan sahaja hebat hanya di dalam bidang sains, malahan beliau juga turut mampu untuk menguasai ilmu geografi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.